yang berkata sayang. Setelah diriku sadari yang diriku mudah kau berdaya. Suasana pagi yang dingin dan indah di sebuah perkampungan, terlihat ibu sedang menyediakan sarapan pagi untuk ayah di dapur. Ayah di luar rumah sedang menyiapkan barang-barang pekerjaan untuk ke kebun. Abang, abang. Buat apa lagi kat luar tu? Mari masuk kita sarapan sama-sama. Saya dah siapkan sarapan ni untuk abang. Ya, kejap. Abang buat apa lagi tu? Jomlah kita makan. Kejap-kejap lagi pun boleh kan kemas barang-barang tu? Ya, abang datang sekarang. Ayah masuk ke dalam rumah dan menuju ke meja makan di dapur, lalu menarik kerusi. Saya ada siapkan pisang goreng ni untuk abang. Abang nak air apa? Air teh ataupun air kopi? Air kopi sajalah. Terasa cakap ni nak minum air kopi pagi ni. Air kopi yang awak buat kan sedap. Ada-ada sajalah abang ni. Mari sini, awak duduk temakan saya sarapan. Awak pun kena makan juga. Baru ada tenaga. Awak tu janganlah penat-penat sangat. Awak kan tak sihat. Ya bang, saya tahu. Tapi kan dah menjadi tanggungjawab saya untuk buat kerja dalam rumah ni. Nanti jangan lupa makan ubat tu. Abang dah siapkan dah. Ya, lepas sarapan ni, saya makan ubat tu. Abang ni, janganlah risau sangat. Saya okey je. Abang buka apa? Sejak 2 menjak ni, abang tengok awak ni asyik terpenyung saja. Awak fikir masalah apa? Kalau ada perkara penting, kita bincang sama-sama. Jangan awak simpan semua tu sendiri. Awak tu tak boleh stres. Perlu rehat yang cukup. Tak ada apa-apa lah bang, perkara kecil je. Saya tak fikir sangat pun. Nanti saya lupalah tu. Tengok tu, kan abang dah kata. Dah lah tu bang. Cepat habiskan sarapan tu. Nanti lambat pula abang nak ke kebun. Awak fikirkan masalah budak Iman tekan. Kenapa? Dia buat masalah lagi sekolah kan? Dah banyak kali abang cakap, awak jangan pergi muka sangat dengan dia. Kalau dia tak nak pergi sekolah atau masih buat perangai di sekolah, awak patut bertegas dengan dia. Kalau abang nak cakap dengan dia, awak tak kasih pula. Abang bukan apa? Abang nak dia sedar, dia tu dah besar. Bukan budak-budak kecil lagi. Abang nak dia jadi orang bertanggungjawab. Sudah, abang pergi ke kebun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik bang, hati-hati ke kebun tu. Di sekolah, Cikgu Quratul Ain sedang memberikan kepada pelajar latihan yang perlu disiapkan sebelum waktu pembelajaran tamat. Iman kelihatan tergesa-gesa berkemas untuk pulang walaupun cikgu masih bercakap di hadapan. Iman kelihatan gelisah dan asyik memandang jarum jam di hadapan kelas. Baiklah, cikgu berikan kamu latihan pada muka surat 15 hingga muka surat 17. Sekarang dah nak habis waktu sekolah lah. Sila lengkapkan di rumah dan hantar pada cikgu awal pagi esok. Jangan lupa pula. Man, nampak gelisah je. Kau siap awal ni, kau nak ke mana? Lepas habis waktu persekolahan ni. Sampai hati tak ajak aku. Kata geng. Alah, tak ke mana-mana pun. Cuma nak balik cepat. Biasalah nak rehat. Bukannya kau tak tahu rumah aku tu nun di hujung kampung sana tu. Aku perlu bergerak balik awal. Nanti tak pasal-pasal terlepas pula sampai baca asrul tu. Kau tak apalah, rumah kau kan berapa langkah je daripada pagar sekolah. Aku ni belum sampai nak balik rumah. Cikgu akan jumpa kamu semula esok. Ingat ya, jangan tak hantar kerja yang cikgu bagi ni.
Iman lantas mengambil beg dari kerusi dan berlalu dari kelas dengan tergesa-gesa. Dah, aku nak balik dulu. Kau ke tepilah sikit. Aku nak lalu ni. Kau ni saja nak halang jalan aku kan? Nak bagi aku lambat lah tu. Ni jangan lupa. Bila-bila ada masa kita lepak Amboi, ni memang nak cepat sangat ni. Tak ke mananya rumah kau tu, Man. Kalau kau cepat-cepat pun, tengoklah dulu kalau aku tak sibuk. Mak aku pun bising kalau Asyik tak ada di rumah saja. Ikut engkau lah. Hei, kau tak nak tunggu aku dulu? Iman berjalan laju menuju ke jeti tempat dia selalu menunggu sampan Pakcik Asrul. Peluh mengalir membasahi dahinya disapu perlahan. Ketika tiba di jeti, terlihat beberapa pelajar sama-sama menunggu sampan Pakcik Asrul. Aduh, panas sungguh hari ni. Pakcik Asrul pun tak sampai lagi. Penat je aku berlari datang ke sini. Mana pula lah Pakcik Asrul ni. Selalunya awal saja datang. Ni dah lebih 15 minit aku tunggu. Mungkin dia ada urusan penting kot. Kejap lagi mesti sampai tu rasanya. Iman memandang ke sungai di hadapannya sambil mengingat kejadian yang berlaku di bilik guru pada waktu rehat apabila Cikgu Quratul Ain memanggil Iman untuk berbicara berkaitan dirinya. Cikgu Quratul Ain mempunyai niat yang murni untuk membantu murid seperti Iman. Walaupun permintaannya untuk membantu sering ditolak, namun dia tetap berusaha mencari jalan bagi meringankan beban yang dihadapi Iman. Cikgu ada panggil saya ke? Ya, duduk sini. Cikgu ada benda nak bincang dengan kamu ni. Ada apa-apa yang penting ke cikgu? Iman, cikgu perasan minggu ini saja sudah 3 hari kamu tak hadir ke sekolah. Minggu lepas pun sama. Kamu hanya hadir 1 hari sahaja. Kamu ada apa-apa masalah yang hendak cerita kepada cikgu? Mungkin cikgu boleh cuba bantu kamu? Sayanglah kalau begitu, kamu akan ketinggalan jauh dalam pelajaran. Cikgu tak mahu perkara itu berlaku kepada kamu. Cikgu mahu lihat kamu berjaya. Sudah tentu kamu pun nak gembirakan hati mak dan ayah kamu apabila mereka lihat kamu berjaya nanti. Tak ada apa-apalah cikgu. Saya memang tak ada masalah pun. Cikgu tak payahlah ambil tahu urusan saya kalau saya tak datang ke sekolah. Berkaitan keluarga saya tak mahu orang lain bersimpati dengan keluarga saya. Cikgu bukan nak masuk campur urusan peribadi kamu. Cikgu mahu tolong kamu sehabis boleh supaya kamu berjaya dalam pelajaran. Kalau masalah kewangan menjadi sebab kamu tidak hadir ke sekolah, cikgu akan cuba bantu kamu asalkan kamu mahu datang ke sekolah dan belajar. Lagi satu, beberapa hari ini cikgu ada dengar dari guru-guru lain kamu ada membuli pelajar. Cikgu harap kamu boleh fikir setiap tindakan yang kamu buat. Cikgu, saya sudah besar. Saya boleh buat keputusan sendiri untuk diri saya. Kalau kamu kata begitu, buktikan kepada semua yang kamu boleh fikir cara orang yang sudah besar. Lagi satu, bermula minggu depan, cikgu akan buat kelas tambahan secara percuma. Cikgu harap kamu boleh sertai kelas tambahan tersebut. Tak lama pun, 1 jam saja selepas waktu persekolahan. Tengoklah macam mana dulu cikgu. Ada apa-apa lagi yang cikgu nak sampaikan? Tak ada dah. Kamu boleh balik ke kelas. Sekejap lagi waktu rehat akan tamat. Kalau macam tu, saya minta diri dulu ke kelas, ya cikgu? Iman, jangan lupa pesanan cikgu tu kalau kamu mahu berjaya. Ya cikgu. Iman. Cikgu harap kamu boleh berubah. Iman tersedar dari lamunannya apabila mendengar bunyi kocakan air dan seseorang memanggil namanya. Pakcik Asrul sudah sampai di jeti bagi menjemput Iman dan beberapa orang pelajar lain
pulang dari sekolah. Iman, jauh betul kamu termenung. Pak Cik panggil dari tadi pun kamu tak menyahut. Terkejut saya. Masalah apalah yang difikirkan budak ini? Mari naik, nanti lambat pula kamu sampai rumah. Tak pasal mak ayah kamu risau. Asyik dengan perbualan mereka tanpa sedar mereka sudah sampai ke jeti berhampiran rumah Iman di hujung kampung. Keesokan harinya, di bilik guru. Assalamualaikum cikgu. Ada apa ya cikgu ingin jumpa dengan saya? Oh, ya Iman. Waalaikumsalam. Cikgu nak bercakap sikit dengan kamu. Kemarin, sewaktu kamu tidak datang ke sekolah, cikgu ada meminta Kennedy untuk menceritakan semuanya tentang kamu dan juga tentang mak kamu. Kamu janganlah marah dia pula. Cikgu yang memaksa dia untuk berterus terang kepada cikgu. Cis Kennedy ni memang tak boleh dengar langsung. Rasa macam tu pun tak boleh nak simpan. Baiklah, macam ni. Cikgu sangat memahami keadaan kamu. Cikgu tak salahkan kamu sepenuhnya, tapi kalau kamu jujur dari awal, guru-guru dan rakan-rakan lain takkan pandang serong dekat kamu, Iman. Jadi kalau cikgu tahu pun cikgu boleh buat apa? Bukannya saya boleh ubah pun persepsi orang lain terhadap saya. Semua orang dekat sekolah ni cuma tahu mengata dekat saya dan hina saya. Saya ni dah lah orang susah. Ditambah pula mak saya ada barah tu. Semakin hari semakin berat kepala saya memikirkan kehidupan yang tidak bernasib baik ni. Semua benda yang terjadi dalam hidup saya ni memaksa saya untuk buat perkara yang tidak baik. Apabila saya dapat membuli orang lain, saya rasa lega. Saya dapat hilang tekanan yang saya hadapi selama ni. Saya nak orang lain pun rasa apa yang saya rasakan. Perasaan sedih, sakit, keseorangan dan marah tu. Cikgu faham situasi kamu, Iman. InsyaAllah, cikgu akan cari cara untuk bantu kamu. Iman, dengar sini. Cikgu dah berfikir tentang cara-cara untuk bantu kamu supaya kamu tidak ketinggalan dalam pelajaran. Memandangkan peperiksaan pun sudah tak lama, hanya tinggal 3 bulan saja lagi. Dalam masa yang sama, kamu tetap boleh teman mak kamu ke hospital untuk mendapatkan rawatan kemoterapi tu. Kamu jangan risau ya, cikgu akan uruskan semuanya. Cikgu juga akan maklumkan kepada semua guru yang mengajar kamu dan juga pengetua sekolah berkaitan perkara ni supaya kamu mendapat kelonggaran khas daripada sekolah atas sebab-sebab peribadi. Iman, kamu tak perlu risau ya. Cikgu juga akan maklumkan kepada mereka mengenai isu kesukaran yang kamu hadapi pada setiap pagi untuk datang ke sekolah. Terima kasih cikgu memahami dan prihatin dengan nasib saya. Beri saya sedikit masa untuk berfikir tentang perkara ni. Saya minta dulu cikgu ya. Saya perlu pergi ke kantin untuk makan tengah hari. Assalamualaikum cikgu. Hai budak bertuah ni. Cikgu doakan semoga kamu terbuka hati untuk baiki semula prestasi pelajaran kamu, Iman. Cikgu takkan berputus asa untuk menasihati kamu agar terus kuat berusaha walaupun banyak cabaran yang kamu hadapi. Sewaktu perjalanan pulang ke rumah, Iman merenung kembali kata-kata dan nasihat daripada Cikgu Quratul Ain. Iman menyedari bahawa selama ini Cikgu Quratul Ain sudah banyak membantu dan berlembut dengannya walaupun dia seorang yang degil. Iman, Mak ada nak cakap satu perkara kat kamu nak. Dan Mak nak kamu dengar betul-betul ya nak. Ya Mak, apa perkara tu Mak? Iman sedia mendengar Mak. Mak nak kamu ingat pesan Mak ni. Kalau suatu hari nanti Mak sudah tiada, Mak nak kamu belajar bersungguh-sungguh. Jangan putus asa ya nak. Belajar rajin-rajin supaya kamu dapat capai cita-cita kamu. Dan yang paling penting, harus dengar cakap guru-guru. Mereka tahu apa yang terbaik buatmu. Kalau Mak dah tak ada nanti, tolong jaga makan, minum dan pakaian ayah kamu. Mak nak Iman jaga kesihatan. Jangan buat perkara-perkara yang Allah larang.
Jaga solat 5 waktu. InsyaAllah, Allah pemudahkan segala urusan hidup Iman dan ayah. Jaga diri kamu seperti mana mak jaga kamu sewaktu kecil-kecil dahulu. Seperkara lagi, dengar cakap ayah ya nak. Kasihanlah ayah. Ayah tu pagi petang siang malam bekerja mencari rezeki untuk menyara kita anak beranak, sehinggakan dia tak sempat merasa waktu berehat hanya kerana menyenangkan kamu dan emak. Keesokan harinya, ketika pulang dari sekolah, Iman dikejutkan dengan sesuatu yang tidak dijangka. Ayah, ayah, Iman dah balik ni. Ayah. Iman melangkah lemah selangkah demi selangkah ke arah tubuh kaku yang dibaluti dengan kain putih itu. Iman meraung dengan tangisannya sejurus dia melihat jasad emaknya sudah tidak bernyawa lagi. Iman menangis sekuat yang mungkin sehingga hilang suara jantannya sambil memeluk erat jasad emaknya itu. Astaghfirullahaladzim, Ma, jangan tinggalkan iman ayah, Ma. Jangan tinggalkan iman ayah. Minta maaf, minta maaf, Ma. Iman, bersabarlah wahai anakku Iman. Hamba kamu sudah mengembuskan nafasnya yang terakhir kira-kira jam 9 pagi tadi. Allah lebih sayangkan dia. Kamu perlu meredai pemergian emakmu ini nak. Maafkan ayah. Ayah tidak sempat menjemput kamu di sekolah. Esokan harinya di sekolah, bunyi loceng rehat berbunyi. Kelihatan Iman sedang duduk bersendirian. Cikgu Quratul Ain menghampiri Iman. Assalamualaikum, Iman. Waalaikumsalam, cikgu. Termenung jauh nampak. Macam mana keadaan kamu sekarang? Ayah kamu sihat? Alhamdulillah, ayah sihat, cikgu. Cuma saya masih kesal dan tak dapat maafkan diri saya. Saya menyesal dengan perbuatan saya. Saya menyesal sebab tak sempat banggakan arwah mak saya. Jangan macam tu. Cikgu faham apa yang kamu lalui. Semua orang akan diduga dengan dugaan yang Allah berikan. Kamu perlu tahu, Allah tak akan beri dugaan yang melebihi batas kamu, Iman. Allah lebih sayangkan mak kamu. Sebab tu dia ambil mak kamu dulu. Tapi, kamu masih ada ayah kamu yang sayang dan kasih terhadap kamu. Setengah orang dah tak ada kedua-duanya. Tapi, mereka masih bersemangat. Cikgu yakin kamu boleh atasi dugaan ini. Banggakan ayah kamu. Tapi cikgu... Cuba kamu fikir. Kamu mahu ayah kamu sedih lihat keadaan kamu macam ni? Kamu sanggup lihat ayah kamu siang malam cari duit untuk kamu belajar tapi kamu sia-siakan? Kamu sanggup ke biarkan ayah kamu hidup susah dari dulu hingga sekarang? Kamu mahu orang-orang sekeliling pandang rendah dengan kamu dan ayah kamu? Tak nak, cikgu. Saya masih sayangkan ayah saya. Habis tu, apa kamu tunggu lagi? Banggakan ayah kamu dengan keputusan cemerlang. Beri dia rasa kesenangan yang belum pernah dia terima. Cikgu yakin dan pasti kamu boleh berjaya. Cikgu mana tak nak tengok anak murid dia berjaya? Cikgu ni sentiasa berdoa untuk semua anak murid cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu, boleh saya minta tolong? Ya? Tolong apa tu? Boleh cikgu berikan salinan nota-nota sebelum ini yang saya tertinggal masa saya ponting sekolah dahulu? Sudah tentu boleh. Nanti cikgu beri. Baik, cikgu. Loceng tamat rehat berbunyi. Percakapan mereka terhenti. Iman mula berkeyakinan untuk memulakan hidup baru dengan matlamat baru demi ayahnya. Syukur kehadrat ilahi atas rezekinya, Iman kini berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia
USM melalui keputusan cemerlang Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM yang dimilikinya. Iman kini mengikuti kursus ijazah sarjana muda perakaunan kepujian bersama rakan baiknya Kennedy. Maka bermulalah kehidupan baharu bagi Iman di universiti dalam mencapai cita-citanya. Setelah pesawat mendarat, mereka membawa keluar semua barang daripada pesawat dan menaiki bas untuk menuju ke Universiti Sains Malaysia. Alhamdulillah. Sampai juga akhirnya di destinasi impianku bermula. Lega kan? Jauh perjalanan kita hari ini. Betul-betul. Tapi aku gembira sebab dapat pengalaman naik pesawat. Jadi rasa letih tu sekejap saja. Yap, aku tumpang gembira kat kau. Okey, jomlah kita daftar di kaunter pendaftaran dan bawa barang-barang ni naik masuk ke bilik. Roger, Bos Iman. Setelah mendaftar masuk, maka mereka secara rasmi menjadi pelajar tahun pertama di USM. Sesi kuliah telah dijalankan secara bersemuka, maka mereka perlu berada di Dewan Kuliah 15 minit sebelum kuliah dimulakan. Nasib baik sempat. Aku ingat kita dah lewat tahu tak? Itulah tu. Mujur sempat. Kalaulah orang tu tak tutup penggerak jam telefon bimbit aku tadi, mesti kita tak rushing nak sampai sini. Minta maaf lah kawanku. Aku belajar sikit tapi nak belajar hari ni. Jadi aku tidur lewat semalam. Lepas dengar penggerak kau tu, terus aku rasa nak diamkan. Kali ni aku maafkan. Tapi next time, kejut aku dulu baru boleh tutup penggerak telefon aku. Baik. Dah, jam fokus. Kuliah dah bermula ni. Kedua-duanya memberi sepenuh perhatian pada pengajaran kuliah. Setelah selesai kuliah tersebut, maka berbaki 3 jam sebelum kuliah berikutnya, mereka bercadang untuk membeli makanan tengah hari di kafe. Kau nak makan apa hari ni, Kennedy? Aku rasa nak makan nasi ayam lah. Sedap juga tu. Bolehlah sama. Jom kita pesan cepat. Biar aku cari tempat duduk dulu ya. Okey, nanti aku pergi tempat kau. Sedang mereka mengunyah makanan, mereka terdengar perbualan dari 2 orang individu yang sedang menjamu selera di sebelah meja yang mereka duduki. Weh. Tengok tu. Tu. Tengok apa Tu, budak 2 orang kat meja sebelah kita ni. Ya tahu. Kenapa dengan dia orang? Taklah, aku perasan dari dewan kuliah lagi budak 2 orang ni. Pakaian 2 orang ni selekeh, lepas tu tak ikut fashion terkini. Ni mesti budak kampung baru nak masuk bandar kan? Kan. Kau tengok cara dia orang makan. Dahlah pakai tangan. Kita ada sudu garfu kan. Kenapa tak guna sudu? Tangan tu tak tahulah bersih ke tidak cuci. Kan? Nak tunjuk Melayu sangat lah tu. Aku tengok pun dah. Low class sangat. Apalah. Kalau kau lah, kau nak ke kawan dengan dia orang tu? Kau ni 10 tahun ke depan pun aku tak nak lah. Kan aku pula tergolong dapat tumpang Melayu asli dari zaman 1990-an. Kau ni. Sama lah dengan aku. SRE tak pasal-pasal kita kena pakai kain plekat datang kuliah. Jomlah cari pot lain. Tak ada selera aku nak makan. Jom. Kedua-dua mereka pun melangkah kaki dan beredar dari kafe tersebut. Iman. Ya, Kennedy. Kau kenal ke dia orang tu? Mana tak kenalnya. Budak paling bandar sangat kat USM ni. Orang top global mesti semua kenal. Hafizah dengan Azlan kan? Aku rasa ya, betul dia orang. Lepas tu? Kau dengar tak budak 2 orang tu cakap apa tadi? Dengar sangat. Geramnya lah aku. Rasa nak cili-cili je mulut manusia 2 orang tu. Apa dia orang ingat berbisik bagai yang diperkatakan tu tak didengari? Mulut orang bukan boleh ditutup. Buat-buat tak dengar je. Senang. Kalau dihiraukan, buat sakit kepala je.
Kau ni baik sangat lah, Iman. Patutnya kau balas balik apa yang diorang cakap tu. Kau kan dulu ala-ala taiko kat sekolah. Patut bagi je satu penumbuk kat individu-individu mulut lansir ni. Jatuh saham kau nanti. Kennedy bermonolog di dalam hati. Iman ni, betul ke? Tak ada perasaan marah pada dua orang tu tadi. Zaman nakal kita dulu, aku jadi yang tukang buli. Sekarang ni orang lain pula buli. Sinda dah mengata aku. Mungkin ini karma buat aku atas perkara yang aku buat dulu. Jangan cakap begitu, Man. Setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Semua dah tertulis. Tugas kita jalani kehidupan dengan terbaik dan tawakal je. Betul cakap engkau. Aku nak berusaha bersungguh-sungguh untuk capai cita-cita aku dan berubah ke arah yang lebih baik. Benda yang lepas, biarlah menjadi pengajaran dan pengalaman. Aku setuju sangat dengan kau. Dah. Jomlah sambung makan. Mereka menghabiskan baki makanan, kemudian bergerak ke dewan kuliah untuk kelas berikutnya. Maka, bermula perjalanan Iman bersama rakan karibnya untuk mendapatkan segulung ijazah dalam mengubah nasib keluarganya. Walaupun pelbagai cabaran dan dugaan dihadapi, mereka tetap tekad mengharunginya sehingga cita-cita dapat berada dalam genggaman tangan. Suasana yang pada mulanya gegak gempita dengan suara para pelajar yang akan bergraduasi berbual mula beransur senyap apabila majlis penyampaian CJ graduasi dimulakan. Wan Iman bin Haziq selepas mencapai keputusan cermelang dalam peperiksaan sijil tinggi Malaysia dengan PNGK 4.0, beliau telah melanjutkan pengajian dalam program ijazah sarjana muda perakaunan. Hasil usaha dan kegigihan beliau serta ketabahan dan iringan doa bapanya, beliau telah berjaya memperoleh anugerah dekan pada setiap semester dengan keputusan cermelang 4.0 selama 7 semester berturut-turut. Beliau telah menamatkan pengajian dengan mendapat ijazah kelas pertama dengan GPA 3.99. Selepas tamat sesi penyampaian CJ graduasi, kesemua pelajar mula beredar dari dewan dan bersama-sama mengambil gambar. Jom kita tangkap gambar bersama-sama sebagai kenangan untuk batch kita ni. Betul tu. Jom kawan-kawan kita bergambar ramai-ramai. Semasa meletakkan buku pengajaran beliau di atas meja, beliau mendapati ada sebuah kotak yang sederhana besar di atas meja beliau. Cikgu Quratul Ain cuba untuk bertanya dengan cikgu-cikgu lain yang ada di dalam bilik guru itu, namun tiada siapa pun yang tahu pengirim kotak tersebut. Lalu, Cikgu Quratul Ain membuka kotak tersebut dan mendapati ada sepucuk surat dan seutas jam tangan di dalamnya. Cikgu Quratul Ain mengambil surat tersebut dan membacanya. Assalamualaikum cikgu. Saya berharap cikgu berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Sejujurnya, kiriman surat dan hadiah buat cikgu ini sebagai tanda ucapan terima kasih saya kepada cikgu kerana telah membantu saya sejak saya berada di bangku sekolah sehingga saya berjaya menjejakkan kaki ke universiti. Malah, sehingga saya berjaya menamatkan pengajian saya dengan ijazah kelas pertama. Saya tahu hadiah yang diberikan tidak mungkin dapat membalas semua jasa cikgu pada saya, tetapi ia hanyalah sebagai tanda ingatan saya kepada cikgu. Saya berharap cikgu dapat terus berkhidmat dan membantu lebih ramai pelajar seperti saya dahulu yang pernah tersilap langkah, malas untuk belajar dan nakal untuk berubah menjadi insan yang lebih berguna dan baik. Cikgu Quratul Ain mengesat air matanya. Beliau berasa terharu kerana muridnya Iman masih mengingati jasanya dan tidak melupakannya walaupun telah berjaya. Beliau teringat kembali semasa beliau dengan sabar dan berusaha untuk menasihati dan membantu murid bermasalah seperti Iman agar berubah menjadi insan yang lebih baik dan berjaya dalam pelajaran. Beliau bangga usahanya membuahkan hasil apabila muridnya itu bukan sahaja berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran, malah muridnya itu tidak melupakan beliau sebagai salah seorang yang membantunya dahulu.
beliau bertekad untuk membantu lebih ramai murid seperti Iman supaya mereka juga boleh mengecapi kejayaan. Kemudian, panggilan telefon daripada Iman masuk dan Cikgu Quratul Ain terus menjawab panggilan tersebut. Keesokan harinya merupakan hari yang ditunggu-tunggu Iman. Dia sudah membeli tiket kapal terbang seminggu yang lalu untuk berjumpa ayahanda tercinta di kampung halaman. Alhamdulillah dapat pun jumpa ayah. Ayah sihat? Alhamdulillah. Ayah sihat-sihat saja di sini nak. Kamu pula macam mana? Banyak ya kerja yang kamu perlu selesaikan di sana. Sihat je ni ayah. Semakin sihat adalah. Kerja tu adalah sikit-sikit ayah. Ayah jangan risau. Anak ayah yang nakal ni dah jadi insan yang berguna sekarang. Yelah, kalau macam tu. Ayah, kalau Iman nak melawat ke sekolah yang lama dulu boleh? Rindu pula Iman nak jejakkan kaki ke sana. Pergilah Man. Hati-hati ke sana. Baiklah ayah. Iman pergi dulu ya. Sepanjang perjalanan ke sekolah lamanya, Iman sangat terkejut dengan perubahan yang dilihat oleh kedua-dua biji bola matanya. Jalan yang dahulunya bertanam merah dan tidak rata, kini sudah berubah menjadi jalan tarbini. Jalan air yang dahulu dilaluinya setiap pagi untuk ke sekolah sudah disediakan beberapa bot laju dan bukanlah lagi sampan kecil. Setibanya di sekolah, terdapat juga bangunan asrama baharu yang tidak pernah dilihat Iman. Dia berasa sebab apabila mengingatkan Cikgu Quratul Ain yang melakukan pelbagai usaha untuk budak kampung sepertinya berjaya melangkah kaki ke universiti. Ini semua berkat Cikgu Quratul Ain, kata hati kecil Iman sambil tangannya laju menepis air mata yang ingin keluar dari kelopak matanya. Iman sangat terharu dan bangga dengan pengorbanan guru kesayangannya itu. Satu suara mampu mengubah nasib beribu pelajar seperti dirinya. Akhirnya, masalah pengangkutan yang teruk dan asrama yang kurang itu dapat diselesaikan kerana suara Cikgu Quratul Ain didengari Kementerian Pendidikan, lalu mereka memberikan peruntukan untuk penambahbaikan tersebut.